Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Ya, kita balik kepada muka hadis yang berada di muka surat 142 bracket nombor 3, iaitu bab yang kelima daripada kitab yang pertama, iaitu Kitabul Iman. Bab yang kelima, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Okay. Hadis yang ketiga, tajuknya seburuk-buruk manusia. Masya Allah Muhammad Zar Muhammad. Masya Allah Muhammad Zar Muhammad, juga daripada Queensland, Queensland, daripada Australia juga. Lama, Masya Allah. Seburuk-buruk manusia. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam abghadun nasi ila Allah salasatun mulhidun fil harami wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah wa mutallibin damim ri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu, rawahu Bukhari. Sayyidina Abdullah bin Abbas, yakni Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah. 3 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah. Pertama ialah orang yang melakukan kezaliman di tanah haram. Kedua, orang yang mencari cara jahiliyah di dalam Islam. Ketiga, orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak untuk ditumpahkan darahnya, maknanya dibunuh akannya. Hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullah alaih. Penerangan. Kisah ini berlaku 3 golongan ini yang mana dibenci. 3 golongan ini manusia yang paling dibenci oleh Allah. Iaitu berlaku kisah ini semasa Hajjatul Wada'. Semasa Hajjatul Wada', iaitu Hajjatul Wada', iaitu apabila seorang telah dibunuh. Seorang telah dibunuh di Hajjatul Wada'. Dan An-Nas di sini, An-Nas ni kalau kita terjemah ikut lafzinya ialah seoranglah manusia. Tapi maksud di sini yang buat haji bersama Nabi SAW di Hajjatul Wada', iaitu selama 120,000 sahabat. Samai 120,000 sahabat yang buat haji bersama Nabi. Maka An-Nas di sini maksudnya orang Islam lah. Satu orang Islam telah dibunuh sewaktu di dalam menunaikan haji. Begitu. Sebab yang pergi itu kan ramai. Jadi kerana pada musim haji hanya ada orang Islam sahaja, jadi sebab itu kata satu orang telah dibunuh. Jadi, dan orang yang paling dibenci maksud di sini ialah orang yang fasik, iaitu melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar seperti membunuh orang. Itu satu perbuatan dosa, dan bunuh pula tanpa sebab, dan bunuh pula diharam. Oleh itu, maknanya seburuk-buruk pendosa, seburuk-buruk manusia di sini ialah seburuk-buruk pendosa. Yang paling dibenci ialah orang yang melakukan kezaliman di tanah haram, iaitu mereka melakukan kezaliman di tanah suci tadi. Tempat, sebab tanah suci ni tempat dipanggil tanah haram. Bila tanah haram maksudnya
perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan semasa di tanah halal, maknanya selain daripada tanah haram, dan perbuatan itu tidak boleh dilakukan di tanah suci. Benda masa kita dalam ihram. So banyak benda yang boleh kita buat, seperti memburu sebelum di tanah ihram. Di tanah halal sebelum kita memakai ihram, kita boleh memburu. Tetapi kalau masuk dalam memakai ihram, kita tak boleh memburu. Kita melanggar peraturan pula, maka di situ kena dam. Kalau kita buat umrah atau haji, maka kita kena dam apabila. Jadi benda yang harus pun, sewaktu kita berada dalam ihram, sewaktu berada di tanah haram, ihram dah masuk tanah haram dah, maka banyak perbuatan harus yang boleh dilakukan di haram, maknanya tak boleh dilakukan. Begitulah juga pembunuhan ini, dan pembunuhan ini di tanah selain haram juga halal. Pembunuhan tanpa hak, secara zalim, haram. Lepas tu masuk pula tanah haram, lagi teruk, tambah dosanya. Okey, kedua, memperjalankan tarikah jahiliah, maknanya mula balik, start balik tarikah jahiliah, menghidupkan amalan jahiliah seperti nauha. Nauha ni meratapi mayat. Seperti orang yang meratapi mayat, upah orang Arab dulu untuk menzahirkan rasa kesedihan apabila keluarga mereka, pihak mereka, kematian keluarga, maka mereka akan upah satu golongan orang khusus untuk menangis, meratap terhadap mayat tadi, untuk menandakan kesedihan, untuk menunjukkan kesedihan. Gitu, menangis khusus meratapi. Dan ini ialah amalan orang-orang jahiliyah, meratapi mayat, menangis. Dah beritahu, Nabi kata jangan nauha, iaitu meratapi kematian. Jadi apabila Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu, anak lelaki Nabi SAW telah wafat, meninggal, maka Nabi menangis. Itu menangis tangisan seorang ayah, menangis kerana menghadapi musibah yang tidak keterlaluan, dan itu air mata kasih sayang. Itu adalah air mata kasih sayang, maka menangis demikian tak apa. Jadi menangis dengan serabut, buat muka sedih, muka rambut, nauha dia panggil. Dan kebiasaan ini dilakukan oleh kaum-kaum lah. Kami di Seri Petaling ramai Cina-Cina. Jadi apabila kematian, dia akan ada package meratapi kesedihan. Ada 3 hari package dia, ada 5 hari package dia, ada seminggu package dia. Tahlil meratapi kematian. Mana tahlil tu orang menangis ke masa tahlil? Mana pula menangis ni meratap, menangislah, menangis terlaluan. Jadi kenapa pula tahlil itu meratapi kematian? Ratapi kematian ni menangis. Tidak, tahlil tu kita nak sampaikan ganjaran pahala. Tahlil tu tak payah kisah-kisah dah. Biarlah satu golongan kata bid'ah, tahlil tu mana bid'ahnya, kita boleh sampaikan. Cuma janganlah buat mesti kata wajib ni buat tahlil. Buat tahlil tak wajib. Siapa nak buat untuk sampaikan ganjaran pahala kepada si mati, tak menjadi masalah. Benda ni dibolehkan. Okey. Dan orang-orang yang menuntut darah. Jadi semua tarikah selain daripada tarikah Islam adalah dilarang, tetapi disebut jahiliyah atas dasar mubalaghah. Disebut tarikah jahiliyah, nak beritahu tekan tarikah selain daripada Islam memang dah dilarang. Jadi tarikah yang menentang tarikah Islam, tarikah jahiliyah, nak menunjukkan besar dan beratnya perkara tadi. Ketiga ialah orang yang menuntut darah, dan dia mencari dengan buat bising dan mengganggu ketenteraman di haram. Ini juga dimaksudkan bahawa dia orang Islam. Ada sebahagian ulama pendapat mulhid dalam hadis ini merujuk kepada orang yang melakukan kekufuran di tanah haram. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur di tanah haram. Okey. Ini mereka yang dilaknat. Seterusnya,
Orang yang enggan masuk syurga. Ada juga orang tak nak masuk syurga. Ada juga orang tak nak masuk syurga. Siapa itu? Kita baca hadis yang ke-114 bracket nombor 4. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila wa man ya'ba wa man aba ya Rasulullah wa man ya'ba riwayat ini wa man aba ya Rasulullah man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba rawahu Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk syurga melainkan mereka yang enggan, mereka yang tak nak. Semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak nak. Baginda telah ditanya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat-sahabat, siapakah yang enggan, siapa yang tak nak tadi? Baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, Nabi bagi satu kaedah. Nabi tak kata orang masuk syurga ni siapa, orang tak nak ni siapa. Nabi buat satu kaedah, iaitu barang siapa mentaatiku. Kadang-kadang pertanyaan tu terlampau singkat, kadang-kadang satu pertanyaan tu terlampau ringkas. Mungkin dia tahu satu-satu maksud yang lain. Jadi Nabi terang secara sempurna. Maksudnya Nabi kata kamu ni tak tahu lagi benda-benda yang rasa kamu tahu. Itu contoh dia. Iaitu Nabi kata barang siapa yang mentaatiku, dialah yang orang yang memasuki syurga. Dan barang siapa yang mengingkari aku, maka dialah di kalangan orang-orang yang enggan, yakni tak nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Penerangan waman aba, siapakah yang mengingkari. Dari perkataan waw, waw di situ ialah huruf kata hubung. Waw ialah huruf kata hubung dan kadang-kadang kata hubung ni, yakni sebelum huruf kata, dipanggil huruf atifah. Huruf atifah, huruf ataf, satu harf ataf, satu huruf kata hubung. Kalau huruf atifah iaitu huruf-huruf huruf ni banyaklah haraf-haraf yang menyatakan hubung. Walaupun, dan, tetapi, itu kata-kata hubung. Waw ni adalah satu-satunya daripada kata hubung. Kata hubung daripada jumlah atau kepada jumlah, iaitu sentence kepada satu ayat dengan satu ayat. Kata hubung di antara satu ayat dengan satu ayat. Dan kata hubung juga, kata hubung di antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Di sini ialah kata hubung ni nak menghubungkan satu ayat dengan satu ayat yang lain. Waman, tiba-tiba datang kata hubung waman. Jadi kata hubung ni kita panggil dia harf ataf. Jadi yang sebelum, jumlah yang sebelum atau ayat yang sebelum, sentence yang sebelum, sentence jumlah ayat sama je lah. Kalam pun sama dalam bahasa Arab. Jadi kata hubung maknanya sebelum waw, sebelum huruf waw ni kita panggil dia ma'tuf alaih. Dan selepas waw kata hubung tu dan jumlah lepasnya ataupun perkataan selepasnya kita panggil dia ma'tuf. Waw ni huruf ataf. Kalau jumlah sentence sebelum waw kita panggil dia ma'tuf alaih, dan sentence selepas waw kita panggil dia ma'tuf. Jadi perkataan waman, man aba, man ni satu jumlah lah, satu ayat yang sempurna lah. Man ismi mausul, aba tu silahnya dalam bentuk fi'il, iaitu jumlah fi'iliyah menjadi silah, menjadi silah kepada mausul. Mausul silah dia akan menjadi ma'tuf. Dan sepatutnya waw tadi, waw tu sebelum waw tadi ialah kata satu lagi ayat. Tapi di sini tidak dinyatakan ayat tadi, terus dikatakan waw. Mana seolah-olah adanya satu ayat lagi sebelum waw, tapi nak diringkaskan dan, tiba-tiba dan bunyi. Dan siapakah yang engkar? Begitu. Jadi waw sepatutnya tanpa waw lah. Kalau kita nak kata satu ayat, sepatutnya tanpa waw. Tapi waw dimasukkan di situ sebagai waw atifah dan jumlah ma'tuf alaihnya, iaitu jumlah ma'tuf alaihnya, jumlah yang sebelumnya. Bila dah ada waw, maknanya dia ada lagi sentence yang sebelumnya yang tersembunyi. Apa sentence yang tersembunyi tu? Ulama kata apa yang tersembunyi di dalam ayat yang sempurna.
Inna arafna alladhi yadkhuluna al-jannah. Ni inna arafna alladhina yadkhuluna al-jannah. Sepatutnya tu sentence tu yang dimasukkan sebelum waw, yang diletak sebelum waw. Waman, barulah waman aba la na'rifu. Yakni apa terjemah? Kami mengenali orang yang masuk syurga, dan mereka yang ingkar kami tidak kenali. Sahabat seolah-olah tanya, waman ya'ba, siapa orang ingkar tu? Maksudnya kami tahu dah orang nak masuk syurga tu siapa. Cuma kami tak tahu siapa yang tak nak masuk syurga tadi. Siapa yang tak nak masuk syurga tadi kami tak tahu. Maka jawapan Nabi, Nabi tak beritahu orang ingkar. Nabi beritahu satu kaedah kuliah. Maksudnya jawapan Nabi nak beritahu di sini ialah, orang nak masuk syurga pun kau tak tahu, orang tak nak masuk syurga pun kamu tak tahu. Dua-dua kamu tak tahu, sebab syurga ni masalahnya hak Allah Ta'ala. Jadi siapa nak masuk syurga kamu pun tak tahu, siapa tak nak masuk syurga kamu pun tak tahu. Okey. Maka jawab Nabi, tidak sengaja menerangkan siapa yang ingkar. Tidak sahaja Nabi tak terangkan tidak sahaja orang yang ingkar, tapi Nabi menerangkan kedua-duanya, mereka yang memasuki syurga dan mereka yang enggak, seolah-olah memberitahu bahawa orang yang masuk syurga juga kamu tak tahu. Sahabat kata, inna arafna, kami tahu. Nak masuk syurga pun kau tak tahu juga. Nabi kata. Maka Nabi bagi tahu satu kaedah. Barang siapa yang mentaatiku, dialah orang yang akan memasuki syurga. Siapa taat dengan aku, dia masuk syurga. Barang siapa yang mengingkari aku, maka dialah orang enggan. Dia seorang tak ada. Bukan dia masuk neraka, dia tak nak. Begitu jawapan dia. Di sini untuk menerangkan dua perkara. Dalam hadis ni ulama memberitahu dua perkara penting untuk seseorang tadi yang membolehkan seseorang itu menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dua perkara penting. Satu taat dan satu lagi ittiba. Satu tu kena taat. Nahnu alladhina bay'u Muhammadah. Sami'na wa ata'na. Kami sami'na, kami dengar apa yang Tuhan sabdakan. Wa ata'na, dan kami taat. Bukan sami'na dengar, wa asayna kami ingkar taat. Kami dengar, kami taat. Okey. Jadi di sini dua penting. Dua benda yang berbeza. Satu nafsu taat itu, satu ketaatan itu. Satu lagi ittiba' tadi. Satu taat, kadang-kadang satu mengaku taat tapi tak nak ikut. Saya taat tapi suruh buat tak nak. Suruh ikut tak nak. Suruh ittiba', suruh lakukan tak nak. Jadi tak boleh. Kedua-dua itu sangat penting. Satu ketaatan, satu nafsi ketaatan, satu tu adalah ketaatan, satu tadi ittiba', iaitu mengikuti. Dan kita telah jelaskan dah makna perkataan ittiba'. Makna perkataan ittiba' kita telah jelas dah, iaitu meletakkan langkah di atas langkah yang ditinggal oleh orang yang pertama. Maka itu dikatakan ittiba'. Itulah dimaksudkan dengan ittiba'. Okey. Jadi di sini ialah di sini untuk menerangkan dua perkara. Satu ialah darjah ketaatan, satu tu nafsi ketaatan, dan satu lagi ittiba'. Kedua-dua ini sangat penting. Bukan semata-mata taat, bukan hanya semata-mata taat, tapi dalam ketaatan itu ada ittiba'. Ketaatan dan cara ketaatan. Taat dan cara taat. Taat dan cara melahirkan ketaatan. Taat tapi cara ketaatan buat sendiri. Tak kena, tak betul. Salah lah. Jadi taat dan cara ittiba' ni, maknanya terjemah dia untuk memudahkan lagi. Cara ketaatan itu, kedua-duanya mesti mengikuti sunnah. Mesti berada di atas jalan sunnah. Umat yang dimasukkan dalam hadis ini ialah umat Islam lah. Umat ijabah lah. Dan umatul da'wah yang bukan Islam. Kedua-duanya sekali. Umat ni dua-dua sekali lah. Orang Islam dan bukan Islam. Jika umat itu dimaksudkan umat Islam sahaja, iaitu orang-orang fasik dan orang asing, maka nafi masuk syurga di sini ialah dukhuli awal, peringkat awal. Kita kata orang yang tak nak tadi, orang yang tak nak, kita kata hanya orang Islam saja tak nak, maka tak boleh masuk syurga. Ialah tak masuk syurga pada first intake,
Tapi orang Islam pasti satu hari nanti juga akan ke syurga kalau dia mati dalam beriman. Ini telah kita jelaskan. Jadi kalau kita masukkan orang yang enggan tadi, iaitu di kalangan orang Islam, iaitu mereka tak boleh tak masuk syurga di first intake. Second intake mungkin boleh masuk berapa lama pun tak tahulah. Okey. Dan kedua ialah kalau kita niat, kita mengatakan yang engkar tadi, yang enggan tadi orang kafir, yang tak nak masuk syurga tadi orang kafir. Maka di sini mereka tadi ialah nafi fil abad lah. Maknanya mereka tak boleh masuk syurga sampai bila-bila sebab dia orang kafir. Jadi dua-dualah maurat dia di situ. Okey, mata Nabi tidur tetapi hati Nabi jaga. Ini peristiwa yang mana mata Nabi tidur tetapi hati Nabi tadi jaga. Berlakunya peristiwa-peristiwa yang di luar batasan Nabi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, hadis yang ke-144 bracket nombor 5. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala ja'at malaikatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naim. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا قال بعضهم إنهم نائم وقال بعضهم إن العين نائمة وقلب اليقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها معدوبة وبعث داعيا فمن أجاب داعي فدخل الدار وأكل من المأدوبة ومن لم يجد داعيا لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة فقالوا أولوها له يفقهها قال بعضهم إنه نائم قال بعضهم إن العين نائمة وقلب يقظان فقالوا الدار الجنة والداعي محمد ومن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله محمد فرق بين الناس رواه Bukhari. Terjemahannya pada muka surat 412. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa malaikat telah datang, sebahagian malaikat telah datang kepada Nabi sedangkan ketika itu baginda tengah tidur. Malaikat mari. Ada banyak riwayat nanti. Ada kata 2 malaikat, ada kata malaikat-malaikat. Jadi banyak riwayat-riwayat yang akan dijelaskan oleh rawi-rawi tersebut. Dia kata kenapa 2 malaikat, kenapa malaikat, begitu. So dalam riwayat yang berbeza. Di sini kita mengambil di sini musannif pengarang hanya mengambil riwayat Bukhari dan menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang lain. Okey. Sebahagian malaikat telah datang, mana segerombolan lah, satu jemaah malaikat telah datang sedang masa tu Nabi tengah tidur. Maka salah satu daripada malaikat berkata, dia kan tengah tidur tu. Ni orang ni tengah tidur. Kata satu malaikat lagi, kata satu malaikat lagi, sesungguhnya mata dia tidur. Mata je tidur kawan tu. Sahabat tu, sahib itu mata je tidur, tapi hati tak tidur. Kata mereka lagi, sesungguhnya terdapat satu permisalan mengenai orang yang sedang tidur ni. Contohnya, bagi sahabat kamu ni, iaitu Sahibin Naim tadi, Nabi SAW. Maka berikanlah kepadanya pemisalan. Berilah pemisalan orang tadi. Sebahagian mereka berkata sesungguhnya dia sedang tidur. Berkata sebahagian yang lain sesungguhnya matanya tidur, akan tetapi hatinya jaga. Maksudnya kita beritahu ni dia dengar tu, mata je tidurnya. Dia dengar tu, buat-buat tidur je tu. Begitu. Jadi maka mereka berkata perumpamaannya ialah orang tadi seumpama seorang lelaki. Allah Ta'ala ni dia berkatakan rajulul karim, iaitu yang telah mengutus seorang lelaki yang membina sebuah rumah dan dia ingin untuk mengadakan jamuan, lalu dia mengutus orang untuk menjemput orang ramai. Siapa yang menerima jemputan tidak menolak akan jemputan tadi,
dia akan masuk ke rumah tadi dan memakan hidangan-hidangannya. Dan siapa yang tidak menerima jemputan, dia terima tapi tak pergi, dia tolaklah, maka dia tidak akan memasuki rumah tersebut dan dia tidak akan makan hidangannya. Mereka berkata, takwilkanlah, maksudnya bayankanlah, jelaskanlah, terangkanlah, tafsirkanlah tentang permisalan tersebut agar dia memahaminya. Sebahagian daripada mereka berkata, sesungguhnya, ulang lagi, dia tu sedang tidur. Berkata pula yang lain, sesungguhnya matanya tidur akan tetapi hatinya jaga. Mereka berkata, rumah itu ialah syurga dan yang menjemputnya ialah yang memanggil kepada syurga, da'i itu Muhammad. Maka barang siapa yang mentaatinya, dia mentaati Allah, dan barang siapa yang mengingkarinya, dia mengingkari Allah dan Muhammad. Itulah yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Okey, mukjizat Nabi ialah hati Nabi. Nabi kata, tanamu aynaya wala tanamu qalbi. Tanamu aynaya wala tanamu qalbi. Mata aku tidur, mata aku pejam. Aynaya wala tanamu qalbi. Wala tanamu qalbu. Tapi hati aku, qalbi, hati aku tak tidur. Hati aku tak tidur lah, mata aku je tidur. Mukjizat Nabi ialah Nabi sentiasa sedar. Nabi sedang keadaan, Nabi dapat merasai, berjagalah walaupun tutup mata. Tapi masa orang kan dia tutup mata macam kita tutup mata, tapi tak tidur tu, tutup mata saja. Maksudnya merasai di persekitaran tadi. Dalam riwayat Jami' Tirmizi, dinyatakan dengan jelas bahawa malaikat tersebut ialah Jibril dan Mikail. Dua malaikat saja, kata rombongan malaikat. Di sini timbul persoalan, kenapa lafaz jamak digunakan? Kenapa di bawahnya lafaz plural mengatakan banyaknya malaikat, tapi dalam riwayat Tirmizi mengatakan dua malaikat saja, sebut pula nama Jibril dan Mikail. Tetapi hanya maknanya kita kata dua orang tu ramai yang datang, tapi yang bercakap bagi pihak yang datang tu dua sahaja, iaitu malaikat Jibril dan Mikail. Jadi sebab itu riwayat Imam Tirmizi hanya menyebut nama malaikat, dua malaikat sahaja yang bercakap, walaupun datang ramai, tapi sebagai juru cakap kepada jemaah tadi dua. Maka Imam Tirmizi mengatakan dua malaikat dan menyebut namanya sekali, iaitu Jibril dan Mikail. Okey. Wa qalbu yaqzan, mengisyaratkan di sini, nak mengisyaratkan quwwatu qalb, kekuatan hati. Kekuatan hati Nabi ialah kekuatan idrak, memahami apa yang berlaku di persekitaran dan sentiasa sedar. Nabi ini sentiasa sedar dan tahu keadaan persekitaran walaupun mata Nabi pejam. Okey. Berlakunya satu peristiwa di malam Lailatul Ta'riz. Lailatul Ta'riz ni satu peristiwa berlaku. Okey. Kadang-kadang berlakunya sesuatu hukum. Nabi SAW datang untuk menjelaskan sesuatu hukum, datang untuk menerangkan sesuatu hukum. Bu'istu mu'alliman. Nabi kata, Allah Ta'ala, Nabi berkata, bu'istu mu'alliman, aku dihantar sebagai tenaga pengajar, mu'allim kepada kamu, iaitu mengajar kamu. Bu'istu muballighan, aku juga dihantar untuk apa? Untuk menyampaikan pada kamu. Bu'istu liutammima makarimil akhlaq, liutammima makarimal akhlaq. Aku dihantar untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Jadi di sini ialah Nabi, maka dilakukan ke atas Nabi, maka berlakulah hukum, untuk menyampaikan hukum dan menerangkan hukum, maka berlakulah peristiwa itu ke atas Nabi. Hukum tadi dua-dua lah. Satu nama ada hukum larangan atau hukum perintah. Mengenai hukum-hukum larangan, adakah perkara ini berlaku kepada Nabi atau tidak? Kesilapan ini berlaku tak kepada Nabi untuk mensabitkan hukum kepada yang akan datang, untuk sabitkan hukum yang pada akan datang, berlaku tak kepada Nabi? Begitu. Berlakukah kepada Nabi?
jika sesuatu perkara yang berlaku ke atas Nabi yang boleh mencacat celakan tugas kenabian, iaitu yang boleh meletakkan amalan itu dosa, yang menyatakan amalan itu dosa, maka kesilapan itu tidak dilakukan ke atas Nabi. Kesilapan tadi tidak dilakukan ke atas Nabi. Kenapa? Sya'nun nubuwah, kehebatan nubuwah ini ialah kita telah berkata, ulama telah bersepakat bahawa nubuwah, orang-orang nabi-nabi yang diberi tugas kenabian, mereka tidak akan melakukan dosa dan mereka terpelihara daripada dosa, sama ada dosa besar maupun dosa kecil. Dan kita telah jelaskan, cuma kesilapan yang berlaku yang tidak dikira dosa itu kesilapan ijtihadi daripada pendapat baginda dan daripada pendapat nabi-nabi sebelum kedatangan wahyu, dan perkara itu mesti diputuskan dengan segera sebelum kedatangan wahyu. Okey, jadi tak berlakunya, ulama mengatakan tak akan berlakunya, tidak akan berlakunya perkara yang sedemikian. Tetapi berlaku kepada Nabi perkara-perkara yang mana tidak khariqul adat, tidak mencacat celakan tugas seorang Nabi. Jadi seperti tertidur sampai terluputnya waktu. Tertidur sampai terluputnya waktu untuk dikerjakan pada waktunya, dan bangun iaitu lewat dan terpaksa mengqadhakan. Jadi di sini nak mensyariatkannya adanya qadha dan ulangan sembahyang apabila seorang itu tertidur atau terlupa. Dan kalau tinggal dengan sengaja, lebih-lebih lagi lah kena qadha. Begitu. Okey, peristiwa Lailatul Ta'ris, satu peristiwa yang berlaku. Dan satu persoalan di sini, kalaulah mata Nabi tak tidur, Nabi kata mata Nabi tidur dan hati Nabi tak tidur, kenapa boleh berlakunya peristiwa di malam Lailatul Ta'ris, iaitu sampai Nabi terqadha sembahyang subuh? Sedangkan Nabi sedar. Kenapa Nabi terlupa nak sembahyang subuh? Lailatul Ta'ris, arrasa yu'arrisu ta'risan, daripada perkataan arrasa taf'il, arrasa yu'arrisu ta'risan. Ta'ris ni maksudnya ialah berhenti seketika. Berhenti seketika di penghujung malam untuk berehat seketika setelah berjalan sepanjang malam. Kebiasaan orang-orang Arab, mereka akan berjalan pada waktu malam bila merentasi padang pasir, sebab tak boleh jalan tengah padang pasir ni waktu tengah hari. Kepanasan matahari serta kepanasan pasir yang disinari oleh sinaran matahari. So mereka tak berjalan tengah hari, mereka berjalan malam dan pagi sebelum keluarnya matahari. Jadi kita akan belajar bab safar. Bilakah waktu berkat untuk berjalan? Nanti akan datang bab-bab tu. Macam bila waktu kita nak balik, nak safar, waktu yang dekat. Jadi Nabi ni dia berjalan sepanjang malam. Berjalan sepanjang malam dan mereka akan berhenti sembahyang malam. Sebab tu dia gunakan bintang sebagai peta dia tu. Maksudnya sebagai ways dia. Bintang lah sebagai ways. Nak bagi jalan malam, jadi tengok kepada bintang. Sebab malam tak ada sinaran matahari dan padang pasir tidak panas. Jadi berjalan. Jadi nak berhenti sembahyang subuh. Jadi bila nak berhenti sembahyang subuh, setengah jam atau 45 minit sebelum subuh, mereka berhenti sekejap. Itu kita panggil dia Lailatul Ta'ris. Berhenti seketika setelah penat berjalan sepanjang malam. Dan selepas tu, berhenti seketika tu dalam 45 minit, setengah jam, sejam. Maknanya berehatlah, tidurlah. Berhenti tu sebenarnya tidur. Tapi sepanjang malam tidur, lepas tu letih, tidur terlewat pula. Tak, kadang-kadang tak terlewat sebab mereka ni dalam safar kan. Jadi mereka berjaga-jaga. Dan adalah orang yang kena berjaganya untuk kejutkan semua orang tidur. Jadi peristiwa itu berlaku Lailatul Ta'ris.
Jadi iaitu satu perjalanan Nabi dan para sahabat telah berhenti di satu tempat sebelum fajar. Sebelum fajar lah, nak sembahyang subuh tu berhenti. Jadi Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Bilal. Nabi perintahlah Bilal untuk orang yang kejut dah jalan sepanjang malam dah, bila tertidur letih lah. Jadi kena tentukan satu orang yang boleh berjaga. Satu orang tadi dia yang berjaga hirasah. Jemaah tu hirasah. Kalau kita kat madrasah kita ada hirasah lah. Hirasah kalau dalam dakwah tu keselamatan lah, pegawai keselamatan lah, hirasah kita panggil. Hirasah. Jemaah tu hirasah, orang yang berjaga. Saptam Indonesia panggil. Tahu saptam ke betul tak tahu lah. Pegawai keselamatan tu maksudnya hirasah, orang berjaga. Nabi memerintahkan, meminta Sayyidina Bilal berjaga-jaga sebab dia kan muazzin. Sayyidina Bilal ni muazzin dan bertugas untuk mengejutkan orang apabila masuknya waktu subuh nanti. Sayyidina Bilal, bila semua orang rehat setengah jam lagi, 45 minit lagi nak semayang. Jadi rehat lah. Jadi 45 minit ni panjang sebenarnya. Panjang masa 45 minit ni. Banyak kali kita dapat tidur kat madrasah 20 minit. Satu nikmat yang besar tu. Panjang masa dia. Panjang masa dia. Kalau kita musim sejuk, kalau musim panas, panjang masa. Kita belajar selepas subuh. Lepas tu setengah jam, 20 minit je kita punya sarapan. 20 minit je sarapan kita. Dalam tulah nak masak teh, dalam tulah nak masak teh, dalam tulah nak panas roti, panas kuah, dalam tulah nak hidang dan nak makan. Kalau kat Rawi senang je, kita masuk tu dah ada orang hidang dah, mesti sarapan. Tapi kalau kita belajar di luar, kami ni setahun di luar, masa tu lah 20 minit je, 20 minit saja untuk sarapan. Lepas kelas ada 20 minit untuk sarapan. Masa tu lah nak buat teh, masa tu lah nak panas roti semalam, masa tu lah nak panas kuah, masa tu lah nak makan. Kita orang tu macam mana kalau kita buat? Memang tren askar betul. 20 minit. So satu bilik 3 orang. Bila kami di Ashrafiyah, satu bilik 3 orang. Okey, satu orang akan panaskan teh, satu orang akan panaskan susu untuk buat teh, satu orang akan panaskan roti, dan satu orang akan panaskan kuah. Okey, sambil panas tu satu orang kita dah siap dah pergi ke tandas apa bilik air dah siap dah. Tap 10 minit siap untuk panaskan tu, 10 minit. So makan 5 minit. Tapi bilik air dah pergi tu, makan 5 minit. Lepas tu on dot tu kena ada depan, tidak pintu pagar akan ditutup kerana lewat. Jadi mana 20 minit tu. Jadi pendek masa dia. Jadi kadang-kadang 20 minit, kadang-kadang kita letih, kau pergilah sarapan, aku tak nak tidur lah lagi sedap. So 20 minit tu satu tidur nikmat dia tu. Dapat tidur dalam masa 20 minit tu satu nikmat dia. Jadi Nabi suruh Bilal menunggu sehingga sambil duduk menunggu waktu subuh sehingga tertidur. Sayyidina Bilal ni tertidur. Tertidur macam mana? Saya ringkaskan kisah dia di sini. Maknanya sambil tunggu tu, orang tidur, Sayyidina Bilal pun sembahyang. Sembahyang. Allahu Akbar, sembahyang. Dia pun berjalan juga sepanjang malam, mengantuk. Jadi okeylah, dah habis sembahyang 2-3 rakaat, 2-4 rakaat, mengantuk mula menguasai badan. Mengantuk mula menguasai mata. Maka Sayyidina Bilal pun cari dinding. Kan kita duduk kat masjid kan. Jadi duduk tepi dinding, semua orang tua duduk tepi dinding semua. Tu nak cari tempat yang nak sandar, nak tidur lah tu. Saya kata cari dinding tu sebab nak tidur lah tu. Dia pun cari dinding. Itu mana ada dinding, maksudnya dia berdindingkan unta. Dia pun bersandar kat unta, menghadap tempat keluarnya matahari, supaya senang bila matahari keluar, atas tandanya subuh lah. Maksudnya matahari fajar tadi kan, subuh sadik ke tak ada kan, dia tengok daripada matahari fajar menyingsing tu. Jadi tersandar, tidur sampai matahari naik atas kepala. Dah habis dah waktu subuh, waktu syuruk dah bermula. Habis dah waktu subuh, waktu syuruk dah bermula. Tu pun tak sedar lagi. Orang yang pertama sedar
di kalangan mereka ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila matahari telah memancar kepada wajah Nabi, Nabi sedar. Nabi panggil, Bilal, kita orang suruh kau jaga, kau pun tidur juga. Bila Nabi panggil Bilal tu, Bilal jawab apa? Baginda telah, jadi orang yang pertama bangun Nabi sendiri. Baginda telah mengejutkan Bilal dan bertanya kepada beliau, apakah yang telah terjadi? Jawab Bilal, Bilal, kita orang suruh kau jaga, kau tertidur juga. Bilal jawab, ya Rasulullah, zat yang menidurkan Tuhan, zat itulah yang menidurkan saya. Allah Ta'ala yang tidurkan Tuhan, Allah pun tidurkan saya. Okey, Nabi kata, zat yang sama telah menidurkan saya. Jadi di sini, jika hati Nabi sentiasa jaga, dan Nabi kata, tanamu ainaya, dari tanamu ainaya, mata Nabi tidur, wala tanamu qalbu, tapi hati Nabi, wala tanamu qalbi, jadi mata aku tak tidur. Jadi kenapa berlakunya peristiwa terqadanya solat tadi, sampai terqadanya solat, sedangkan Nabi tak tidur? Kenapa Nabi tak sembahyang? Kenapa Nabi tak sedar ke waktu dah masuk? Begitu. Sepatutnya sedarlah. Dah sebab mata tidur, mata aja tidur, hati tak tidur. Jadi begitu. Zat yang sama menidurkan saya. Jadi di sini, jika hati Nabi sentiasa jaga, kenapa terpaksa diqadanya solat tadi? Nabi bersama para sahabat telah bergerak daripada tempat itu dan mengqadakan tempat lain. Okey, jadi kenapa sampai macam tu? Kenapa sampai macam tu? Kita kata ada jawapan tadi. Jadi kita pergi dulu. Maksudnya, kenapa berlaku demikian? Jadi jawapan ada di bawah tu. Kita pergi saja dengan dia. Jadi di sini Nabi jadi dalam bab qada pula. Dalam bab qada ialah, jadi kenapa tertidur tu ada jawapan di bawah, saya tak nak jawab ni. Kita jawab. Kenapa dalam masalah qada, ulama telah berselisih pendapat. Di sini terdapat ikhtilaf di kalangan ulama tentang qada, tentang sembahyang. Jadi mengikut mazhab Hanafi, qada ini tidak boleh dilakukan pada waktu tahrim. Qada ini mesti dilakukan pada waktu bukan tahrim. Bukan waktu tahrim, bukan waktu haram untuk sembahyang. Itu qada mazhab Hanafi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, qada ini boleh dilakukan sepanjang zaman. Maknanya sepanjang hari. Kalau 24 jam, tidak ada waktu qada. Dan waktu itu boleh dilakukan terus, walaupun dalam keadaan waktu tahrim. Boleh faham? Maknanya waktu tahrim ni waktu qada. Bila-bila kita boleh buat. Tak apa, tak sembahyang qada ni waktu haram pun boleh buat. Waktu tahrim lah, waktu yang tak dibenarkan sembahyang pun boleh buat. Di dua sembahyang bagi dalam mazhab Syafi'i, iaitu waktu dia tidak ada waktu sembahyang yang tak ada waktu. Tahiyatul masjid, kita pergilah waktu bila-bila, waktu tahrim ke, waktu tak tahrim ke, kita boleh sembahyang tahiyatul masjid. Dan kedua lagi sembahyang qada, sembahyang menggantikan sembahyang qada, itu waktu tahrim. Jadi dalam mazhab Hanafi tak boleh. Qada mesti pada waktu bukan tahrim. Waktu tahrim ada 5. Waktu tahrim ni ada 5. 2 disebabkan oleh zat, 3 disebabkan oleh sifat. 2 disebabkan oleh zat dan 3 disebabkan oleh sifat. Iaitu 2 tadi selepas gelincir matahari dan sebelum terbenam matahari. Selepas waktu masa terbit matahari. Masa terbit matahari, itu waktu tahrim, disebabkan oleh zat, terbitnya matahari, dan waktu tenggelamnya matahari, iaitu dekat dengan maghrib. Nak habis subuh, waktu terbit matahari, waktu tahrim tadi. Kita panggil waktu tahrim, waktu syuruk tadi, terbit matahari, waktu terbit matahari, dan waktu tenggelam matahari. 3 lagi disebabkan oleh sifat, iaitu selepas sembahyang subuh. Sembahyang, satu orang dia telah sembahyang subuh, dia sembahyang subuh fardu, maka selepas sembahyang subuh, walaupun ada lagi waktu bagi orang lain untuk solat subuh, tapi bagi dia tak boleh dah, sebab dia dah sembahyang subuh. Maka selepas sembahyang subuh tak ada sembahyang qada, tak ada sembahyang sunat, tak boleh sembahyang sunat. Selepas sembahyang asar,
Selepas bagi seseorang menunaikan sembahyang itu, kita kata dengan sebab sifat tadi. Bila dia dah tunai sembahyang asar, walaupun waktu asar masih ada, tapi dia dah tunai, bagi orang itu ke atas dirinya tidak boleh lagi sembahyang sunat selepas sembahyang. Kita kata sembahyang sunat lah, sebab sembahyang qadha boleh. Selepas sembahyang asar. Dan waktu gelincir matahari zawal, kita panggil waktu matahari cacok atas kepala tadi, tegak di atas kepala, waktu itu waktu zawal. Dalam 10 minit itu waktu zawal. Jadi 5 tempat tak boleh sembahyang. Mengikut mazhab Hanafi tak boleh. Jadi bila Nabi sedar waktu tu dah habis sembahyang, waktu tu dah habis subuh, waktu syuruk. Tapi waktu syuruk tadi waktu tahrim, waktu tu tak boleh sembahyang. Jadi mazhab Hanafi kata, okey, Nabi kata kita berpindah daripada tempat ini ke tempat yang lain, sebab waktu tu masih lagi dalam tahrim. Sebab tu Imam kata Nabi berpindah. Nabi kata kita pindah, kita sembahyang qadha tempat lain. Sebab apa Nabi qadha tempat lain? Sebab waktu itu waktu tahrim, masih lagi dalam waktu tahrim. Dan bagi mazhab Hanafi, dia berpendapat, beliau beristimbat bahawa waktu tahrim tak boleh sembahyang, qadha pun tak boleh. Sebab itu Nabi berpindah ke tempat lain. Tetapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi kenapa Nabi, kalau boleh, kenapa Nabi tak qadha di situ? Nabi kata tempat itu banyak syaitan, tempat itu banyak maksiat, dan perlu kita keluar daripada lubang maksiat tadi. Perlu kita keluar daripada tempat yang mana kita terjebak di dalam perkara-perkara yang menyebabkan kita terluput dan terluput perintah Allah SWT. Sebab kita tak boleh nak buat. Jadi sebab itu dalam pengalaman lah, saya pernah bertanya kepada kawan saya Haji Mio. Dia duduk di Terengganu, dia kerja bahagian, lama tak jumpa Haji Mio. Tahun 2000, saya rasa 2000 saya jumpa Haji Mio ni. Saya keluar masa tu di Terengganu, masa cuti madrasah bulan Ramadan, saya turun Terengganu. Dan dia bekerja sebagai di pusat pemulihan orang dadah lah. Saya kata, Tuan Haji, Haji Mio, ada tak orang yang dia terlibat dalam dadah ni, dia boleh sembuh sepenuhnya? Dia mengikut pengalaman Tuan Haji lah, duduk di sini, duduk di pusat pemulihan, jaga orang, boleh tak orang tu sembuh? Dia kata, Ustaz, boleh. Mengikut pengalaman saya, insya-Allah boleh. Tapi 2 syarat yang mesti dia patuhi. Kalau syarat ni dia tak patuhi, so dia akan kembali kepada tabiat asal. Pertama, dia mesti tinggalkan tempat yang mana dia terlibat dengan perkara tadi. Terlibat dalam dadah tadilah. Dia kena tinggal. Kalau kampung tu, dia kena tinggal kampung dia. Yang mana sebab kampung dia tadi, dia terlibat kepada dadah. So dia kena tinggal daripada kampung tu. Dia kena keluar daripada kampung tu. Tempat sebab dia terlibat kepada meninggalkan perintah Allah. Sebab dia di situ tempat maksiat. So dia kena keluar daripada lubang maksiat. Tempat kampung dia. Kedua, dia kena tinggal semua member-member dia dan tempat yang mana dia terlibat. Dia kena keluar kampung, dia kena keluar daripada kampung, dan dia jangan tengok lagi rumah yang dia tempat dia jadi tempat tagih tu. Rumah yang jadi tempat dia menagih tu. Dia kena keluar, dan dia jangan tengok kawan-kawan. Rumah dan kawan-kawan ni kena hindarkan, tak boleh. Jadi ada tak pengalaman? Saya kata, saya suka tanya, ada tak pengalaman? Ada, dia kata. Satu orang dia betul-betul insaf, Masya Allah. Dia memang betul insaf lah dengan dadah ni. Tapi oleh kerana kami tengok kesungguhan dia, kami telah berusaha. Kami pindahkan dia ke Langkawi. Kami pindahkan dia ke satu tempat lah. Dia beritahu masa tu Langkawi. Kami pindahkan dia ke Langkawi. Masya Allah, kami pindahkan dia. Kami tolong cari kerja untuk dia. Dia boleh bekerja. Dan kami pindahkan anak isteri dia ke sana lah. Semua ke sana. Masya Allah, dia dalam masa 10 tahun TikTok. Bagus, tak kenapa. Tak ada apa. Dia dalam keadaan baik. Tapi selepas 10 tahun, hati terasa nak balik kampung. Dia pun baliklah kampung. Hari pertama dia pijak kampung, Syekh mari balik. Hantu mari balik lah. Dia rasa lain tau. Dia rasa, kita kan rasa lain. Dia rasa something. Dia rasa satu
Macam kita rasa satu power lah. Dia kata dia bila dia tengok kampung tu, dia masuk kampung tu dah lain dah. Perasaan dia lain. Lepas tu dia tengok lagi member-member tak mati kena HIV tu, masih lagi duduk dalam perangai tu. Angkat tangan. Wow, orang lama datang. Habis. Hari pertama dia masuk kampung, hari tu dia dah kena balik dengan dadah tadi. So dia terpaksa masuk. Dia masuk pusat pula Ustaz. Dia masuk pula. Sedangkan 10 tahun dia bebas. Jadi sebab itu daripada pengalaman tu dah saya kata, dia terpaksa, dia kena tinggalkan tempat yang mana dia telah terlibat dalam perkara maksiat tadi. Dia telah terlibat dalam perkara maksiat tadi. Dia kena tinggal tempat tadi. Jadi sebab itu Imam Syafi'i kata Nabi tak qada di situ, walaupun boleh diqada di situ. Mengikut mazhab Hanafi tak boleh sebab dalam waktu tahrim. Jadi Nabi tak qada. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, tempat tu banyak syaitan. Tempat maksiat lah tu. Tempat yang mana kita terluputnya sembahyang. Tempat ni banyak syaitan. Nabi kata kita pindah. Atas dasar tu Imam Syafi'i kata berpindah ke tempat yang lain walaupun boleh qada di situ. So saya ambil compare cerita tu dengan cerita ni. Oh, saya kata, baru saya faham hadis yang saya belajar tu. Kenapa Nabi tinggalkan tempat tersebut dan mengqadanya di tempat yang lain. Oh, saya compare dengan cerita yang orang ni cerita pada saja, Haji Mio ni cerita pada saya, pada orang yang terlibat dengan dadah tadi. Oh, betul lah hadis Nabi. Memang hadis Nabi betul. Cuma kita nak cari kesesuaian cerita tu. Macam mana cerita-cerita tersebut. Kesesuaian cerita tadi tu. So dia kena tinggalkan. Dia sekat tekad saja tak boleh. Dia mesti tinggalkan kampung tu. Dia mesti tinggalkan member-member dia tu. Assalamualaikum. Gitu kawan saya. Suka tengok. Ada kawan saya dia masuk penjara. Saya ni berkawan dengan semua orang. Dia masuk penjara. Bila masuk penjara tahu tak? Orang penjara tu kata, kes apa ni? Orang dalam penjara bila polis masukkan orang tu dalam lock up, kes apa ni? Orang tu kata, curi ayam. Polis tu kata, lepas tu habis kena kutuk kalau orang penjara. Bodoh engkau ni, curi ayam pun sampai masuk penjara. Maksudnya perkara kecil pun kena masuk penjara. Tak patut, tak sepatutnya kena masuk penjara. Perkara tak sepatut. Lepas tu dia kata, kes aku ni kes besar tau. Aku masuk penjara. Ada satu orang tu dia datuk. Dia masuk kes penjara ni. Masuk penjara. Maksud tu dia tak datuk. Masuk penjara. Masuk penjara. Kes apa ni? Kes pembobalan wang haram. Kes 30 juta. Kes 30 juta. Orang penjara kata, wow, penghulu baru. Kita ada tok penghulu baru. Kes besar ni. Dia jadi tok penghulu. Dia kata aku jadi tok penghulu Ustaz. Sebab aku kes besar macam tu. Kes tu dia kata 30 juta. Terlepas lah kes 30 juta tu. Terlepas. Aku kena kes tu. Penghulu baru. Dia kata aku jadi penghulu baru. Ni orang lain pula. Saya suka. Saya kawan dengan semua orang. Okey, tak apa. Jadi waktu tu waktu tahrim. Jadi waktu tahrim tadi. Jadi Nabi sembahyang balik. Okey. Zat yang sama telah menidurkan saya. Jadi di sini, jika hati Nabi sentiasa jaga, kenapa terpaksa diqadakan solat? Nabi bersama para sahabat bergerak daripada tempat itu dan mengqadakannya di tempat yang lain. Mengikut mazhab Hanafi, Nabi berpindah dari situ kerana waktu itu waktu tahrim. Setiap solat qada mesti dilakukan di waktu luar tahrim mengikut mazhab Hanafi. Tetapi mengikut mazhab Syafi'i, qada boleh dilakukan pada bila-bila waktu. Maka mazhab Syafi'i mengatakan Nabi dan para sahabat meninggalkan tempat itu kerana memberitahu bahawa tempat tersebut terdapat syaitan. Sepak tu banyak syaitan, maksiat di situ tu. So sekarang kitab ni setelah saya dengar cerita tadi tu, so saya buat compare tadi tu sedikit. Okey. Maka mazhab, jadi kerana memberitahu banyaknya syaitan. Jadi jawapan ni baru nak jawab tadi. Soalan duduk atas, jawapan duduk perenggan lain lagi. Duduk berapa baris di bawah. Salah kan jawapan tadi. Baginda telah mengejut.
Jadi kenapa terpaksa diqadanya solat? Jadi kadang-kadang kita ni, dia soalan tanya lain, jawab duduk muka surat lain. Saya nasib baik jawapan dia saya tak letak muka surat lain, saya letak bawa mana lain. Dia taktik belajar kitab kan, dia ajib lah, dia buat satu benda. Semasa kita karang tu, kita dah setting dah kita nak buat macam mana. Okey. Jadi jawapannya ialah idrak. Maknanya Nabi dapat mengenal pasti, Nabi dapat idrak. Walaupun Nabi tidur, tapi hati Nabi dia idrak. Maknanya dia dapat tahu di persekitaran, dapat tahu sekelilingnya. Sedangkan waktu subuh hubung kait dengan penglihatan. Waktu subuh ni, masuk subuh, habis subuh dia dengan penglihatan. Oleh kerana mata sudah tutup, maka Nabi tak lihat lagi. Bila keluar, kalau kita mata tutup kan, kita tak nampak apa, tapi kita sedar di sekeliling. Saya mata tutup, saya sedar di sekeliling. Saya sedar depan saya ada ni, tapi saya tak nampak sebab saya telah tutupkan mata saya. Jadi bila subuh ni, waktu dia ada hubung kait dengan penglihatan. Jadi Nabi tutup mata, Nabi tak sedarlah bahawa waktu subuh dah masuk. Walaupun Nabi boleh idrak persekitaran percakapan orang lain, cuma waktu tu tak sedar. Kita kan kadang-kadang duduk tengah buah, oi, tak sedar waktu azan dah masuk. Tak sedar waktu kita dah sejam dah. Patut kena berhenti ya. Sebab seronok dah. Sejam dah kita. 6.45, 7.45. Sepatutnya sejam je kita janjikan. Berhentilah. Berhenti. Tapi tak sedar tu. Sampai-sampai cakap, lebih waktu dah. Tak sedar itu, tak pejam mata. Tak pejam mata, tak tidur pun tak sedar. Idrak tadi. Okey, mudah saja. Misalnya seorang yang memejamkan matanya tidak dapat melihat apa yang berlaku di depannya, walaupun dia tidak tidur. Begitu juga hati baginda. Walaupun hati baginda sedar, akan tetapi hubung kait dengan waktu itu dengan penglihatan, bukan dengan hati. Nabi telah menutup mata. Ini menyebabkan waktu subuh itu berlalu tanpa disedari. Begitu jauh. Okey. Dan dulu saya telah cerita tentang qada. So qada tadi wajib bagi mereka yang meninggalkannya. Bagi mereka yang tertidur dan terlupa, dia tak berdosa, tapi qada tadi wajib. Tapi bagi mereka yang sengaja meninggalkannya, dah 20 tahun saja, takkan dia nak qada 20 tahun tak ada kerja lain. Jadi ada pendapat ni dah lama berbangkit di kalangan ulama-ulama dahulu, dan jawapan telah diberikan. Tapi ada juga ulama-ulama hadis baru-baru ni, dia kata tak payah qada. Orang tinggal semayang 40 tahun tak payah qada dah. Dia buat hak baru, tak boleh. Qada ni kita kata tak ada dalil dalam hadis dia kata kena qada orang yang tinggal semayang. Kita kata orang tinggal semayang sebab sengaja dan terlupa pun kena qada. Orang yang tinggal dengan sengaja lebih-lebih lagi lah. Macam kita ke Imam Abu Hanifah bab puasa Imam Abu Hanifah berat. Orang yang jimat sahaja, orang yang jimat orang yang buka puasa dengan sebab jimat di waktu tengah hari, dia kena 2 bulan berturut-turut puasa. Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Imam Abu Hanifah dan Imam Abu berturut-turut, maknanya perkara itu boleh berlaku dengan berlakunya peristiwa tersebut. Maknanya boleh setahun tadi, boleh 2-3 kali kafarah 2 bulan. Kalau esok puasa pula, lepas tu jimat lagi pula, bersama lagi dengan isterinya, jimat lagi dengan isterinya. Tapi jimat lagi dengan isteri dia, maka dia kena lagi 2 bulan, dah 2 hari. Jadi Imam Hanifah kata 2 bulan ni hanya sekali saja. Walaupun banyak melakukan kesilapan, tapi sekali saja. Dalam setahun ni hanya sekali saja 2 bulan. Kita boleh berlaku peristiwa itu sampai 2-3 kali. Bila berulangannya peristiwa-peristiwa tadi, maka sampai tahun tu 5 kali boleh kena kafarah 2 bulan. Jadi 10 bulan lah kena ganti. Imam Hanifah kata tak, sekali saja setahun, walaupun dia buat banyak kali. Tetapi kalau orang tinggal dengan sengaja, puasa tu dia kena juga 2 bulan kafarah. Berat juga di situ. Tinggal dengan sengaja kena kafarah 2 bulan. Kita tinggal dengan sengaja tak kena kafarah, kena ganti puasa je dan berdosa saja. Tapi dia orang tinggal dengan sengaja puasa tak puasa tak ada sebab, juga kena kafarah. Berat pula dari sudut tu. So dia tengok hukum dia balance, dan dia tengok hukum macam mana istinbatnya ulama-ulama akan perkara tersebut. Wallahualam. Peristiwa ini berlaku untuk mensabitkan syariat. Orang yang meninggalkan solat secara terlupa atau tidak sengaja, maka secara orang yang
secara terlupa, meninggalkan solat dengan terlupa atau tidak sengaja. Tidak sengajalah, tertidur tadilah, maka dimaafkan, tetapi wajib untuk dia mengqadanya solat tersebut. Oleh itu, orang yang meninggalkan solat secara sengaja, lebih-lebih lagi lah wajib meninggalkannya, mengqadakannya. Dah secara sengaja, tak sengaja pun kena qada, maka secara sengaja lebih-lebih lagi kena qada. Okey. Timbul satu persoalan. Di sini sebenarnya persoalan ni kita balik kepada hadis ni. Tadi kita ambil daripada kisah hadis tadi. Ni kita balik kepada lafaz hadis yang Nabi cerita di sini. Timbul persoalan. Perumpamaan yang diberi oleh dalam hadis ini tidak sempurna. Perumpamaan dia kata 4 benda, tapi Nabi kata ada 4 benda. Perumpamaan 4 benda. Contoh 2. Sepatutnya contoh 4. Tengok kan, kita kata rumah ialah syurga. Rumah itu ialah syurga dan yang menjemput itu ialah Muhammad. Jadi 2 saja misalnya. Bisa rumah dan da'i. Mana makdubah, mana makanan. Jadi kan dalam syurga tadi, dalam syurga tak ada 4 perkara. Jadi tengok musyabbah. Satu musyabbah bihi. Musyabbah bihi yang Allah Ta'ala cerita di sini, musyabbah bihi ada 4. Dan perkara nak ditasyabuhkan tadi, musyabbah tadi. Musyabbah bihi dan musyabbah. Musyabbah bihi dan musyabbah. Kita cerita dah musyabbah bihi dengan musyabbah. Jadi musyabbah bihi cerita 4, musyabbah hanya cerita 2. Jadi benda tu tidak tatabuk, benda tu tidak ada kesinambungan. Begitu. Musyabbah hanya 2 sahaja. Oleh itu tidak tatbik, tidak selaras. Musyabbah bihi ialah musyabbah bihi tadi bani, iaitu sahibud dar, iaitu siapa tu? Bani, yang membina rumah tadi, bani. Kedua da'i, pengajak. Dan ketiga dar, rumah. Keempat makdubah, hidangan. Itu musyabbah bihi. Dalam musyabbah bihi, sebabkan kaf tu huruf tashbih dan sebelum tu musyabbah bihi. Musyabbah bihi dan musyabbah. Asalnya musyabbah bihi. Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi. Nak cerita asalnya sebenarnya musyabbah, bukan musyabbah. Musyabbah bihi, bukan musyabbah. Benda yang nak dimusyabbahkan. Okey. Jadi musyabbah di situ ialah da'i, Muhammad dan syurga saja, 2 saja. Jawapannya ialah bila disebut mengenai syurga, maka dengan sendirilah tak payah ceritalah tentang makdubah, hidangan. Dalam syurga tu memang tempat makan dah. Bila tempat makan memang ada hidangan dah, tak payah sebutlah. Benda tu boleh faham, understanding dengan sendiri. Okey. Dengan sendiri akan termasuk kerana makdubah adalah di dalam syurga. Jadi penyebutan tentang syurga akan menyebabkan makdubah, iaitu tempat makan secara syurga. Masuk bilik ta'am, bilik mat'am. Ada sendiri dah tempat hidangan tadi telah disebut. Bani tidak disebut musyabbah bihi kerana bani dan da'i ialah satu sahaja yang sama. Kama sali rajuli bana, kama sali rajulin da'i bana. Sama saja. Asalnya kama sali rajulin da'i bana. Apabila tashbih dengan satu tashbih tadi, musyabbah bihi dengan musyabbah, dia atas mufrad dengan mufrad, ataupun tashbih tadi ataupun bani tersebut telah dihapuskan oleh rawi. Rawi tak masukkan bani tadi untuk merekaskan hadis, dalam meringkaskan hadis tadi. Tapi dalam riwayat Tirmizi ada perkataan bana tadi. Bana tu ada, bani tadi ada disebut. Tetapi apabila tashbih murakkab dengan murakkab, maka tidak perlu lagi disebut satu persatu. Bila tashbih tu dalam jumlah ke jumlah, sentence ke sentence, tak perlu disebut dengan secara detail. Jadi perumpamaan di sini lafaz Allah. Di sini lafaz Allah berada di tempat. Lafaz Allah tu apa dia? Rajulun karim. Seorang rajulun karim. Dan nikmat apa? Lafaz Allah tu rajulun karim, itu sahibud dar, tuan rumah tadi, rajulun karim. Rajulun karim itu zat yang mulia lah. Nikmat ialah makdubah dan Nabi ialah da'i. Natijahnya ialah orang Nabi lah yang akan membezakan antara Islam dan kafir. Nabi lah yang membezakan Islam dan kafir. Pertanyaan sahabat berkenaan dengan ibadat Nabi. Pertanyaan sahabat berkenaan dengan ibadat Nabi. Panjang kisah dia di sini. So kita tak boleh ambil masa panjang sangat di sini.
So kita berhentilah jadi situ. Pertanyaan, sahabat pun nak tanya juga ibadat Nabi macam mana. Begitu. Sebab nak tiru Nabi kan, nak tiru Nabi. InsyaAllah kita bertemu di lain hari, insyaAllah. Semoga Allah SWT bagi kebaikan pada kita semua. InsyaAllah esok saya ada urusan. Pagi dan malam saya ada urusan. Jadi saya tidak boleh buat kelas esok. Sepatutnya kita ada pagi esok. Pagi esok. Jadi saya tak boleh buat kelas pagi. Patut saya pernah ganti malam. Malam pun saya kelas pagi juga. Jadi hari ini cuti sama dengan P. Jadi hari ini cuti. Apa hari ini cuti? Jadi esok tu saya tak ada kelas. Jadi saya rasa untuk kelas esok pagi tu sepatutnya kalau tak ada saya buat malam. Saya pun tak boleh juga malam. InsyaAllah saya ganti kelas esok malam ni. Boleh? Tuan-tuan boleh duduk tak? Kelas esok saya ganti malam ni. 1 jam ke malam ni? Dalam 1 jam kita ganti malam ni, boleh? Sabtu malam, hari Ahad kita cuti terus lah. Kita cuti terus dan kita ganti malam ni. Kita ganti terus, kita cuti malam. Jadi malam ni kita ada kelas lah. InsyaAllah kita ada kelas malam ni. Jika ada perubahan, saya akan tampalkan di wall tu, insyaAllah. Tapi insyaAllah malam ni saya akan ganti untuk kelas esok. Boleh? Tak apa. Kalau tuan-tuan ada kerja pun tak apa. Tuan-tuan buat, tuan dah ada setting dah nak ke mana pada malam ni, tak boleh duduk, tak apa. Tuan-tuan boleh melihatnya. Tuan-tuan dengan nak beri perhatian, tuan-tuan melihatnya selepas rakaman lah, selepas live lah, InsyaAllah. Sebab tu kita pun di markas pun kita dah buat perhimpunan pun tak boleh lagi. Jadi sebab tu saya ambil masa malam ni. Tempat masa, waktu ada masa, kita boleh ambil masa tadi, insyaAllah. Nanti bila dah buka sepenuhnya malam markas ni, Sabtu malam Ahad, kita tak buatlah bagi rakan-rakan yang nak datang ke markas. So kita dah sekarang ni masih lagi dalam PKPPP, tak boleh buat apa. Sebab tu saya buat malam perhimpunan ni Sabtu malam Ahad. Wallahualam. Jadi insyaAllah sambung malam ni lah. Kalau tak ada apa-apa, saya akan, kalau ada perubahan, saya akan, kalau juga ada perubahan sedikit malam ni, saya akan tampak di wall lah. Kalau tak ada, kita teruskan pengajian kita pada malam ni. Wallahualam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.